أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسير ربي تمم بالخير الحمد لله نويت اعتكاف في هذا مسجد سنة لله تعالى syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, kemudian kita masih lagi dikekalkan Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam masjid bagi mengisi ruang dan masa di antara maghrib dan isyak. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat insya-Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesungguhnya kalaulah sesiapa yang Allah nak beri padanya kebaikan, maka Allah akan bagi dia reti dan faham dengan agama. Dengan cara apa tuan-tuan? Allah nak bagi kita satu-satu kebaikan, tak kiralah apa-apa kebaikan, kebaikan faham dalam pelajaran, kebaikan dalam kita menyiapkan assignment kita, kebaikan dalam kita menjadi penuntut ilmu. Allah akan bagi apa tuan-tuan? Allah akan bagi kita faham dengan agama Allah. Dengan cara apa? Allah memudahkan kita untuk datang ke masjid, mendengar majlis-majlis ilmu. Allah mudahkan kita datang kuliah, dengar penyampaian majlis-majlis ilmu. Dengan cara itulah Allah memberikan kebaikan pada seseorang yang Allah nak berikan. Akhir zaman ni tuan-tuan, kita dah masuk 2023, 4 hari bulan Januari 2023. Tengok hari ni masa jadi laju. Masa jadi laju ni Nabi sebut 1400 tahun dahulu kepada para sahabat. Hari ni kita nak tengok betul ke? Betul ke masa ni laju? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Akhir zaman ni Nabi bagi tahu sesungguhnya masa ni pendek dan singkat. Masa sama 24 jam. Zaman Rasulullah pun 24 jam. Zaman 2023 pun 24 jam. Tapi nak bagi tahu bahawa benarnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi kata setahun bagaikan sebulan, sebulan itu terasa seperti seminggu, seminggu itu bagai sehari, dan sehari tuan-tuan rasanya seperti percikan api saja. Psh, macam tu. Nak tahu betul ke tak betul ni tuan-tuan, masa ni betul ke? Kita tengoklah dahulu. Kalau dahulu, zaman dahulu kala orang nak masak lemak cili api, orang nak masak lemak cili api, mak ayah kita, atuk-atuk kita dulu-dulu terpaksa apa? Kait kelapa. Dah kait kelapa, kelapa tu nak kena kupas.
nak kena kupas, kemudian nak kena parut, jadikan dia cepisan-cepisan, kemudian perlu diperah untuk dapatkan santan. Tapi cukup masa orang dulu-dulu, masak ikut waktu. Kemudian orang cipta perbaharui, jadikan santan ini dalam bentuk kotak. Sebab apa? Nak cepat. Nak cepat, orang nak cepat, ringkas, nak kejar masa. Lalu dibuatlah santan kotak. Bila buat santan kotak, selalunya hari Isnin sampai Jumaat sibuk dengan kerja. Hari Sabtu Ahad ingat nak masak pun tak sempat juga sebab letih. Jadi bangun 12 tengah hari, dah nak masuk tengah hari. Bila dah nak masuk tengah hari, tak sempat nak masak, tak cukup masa. Lalu apa dia tuan-tuan? Lalu dia akan ambil handphone dia, tengok Food Panda ataupun Grab Food. Dia akan tengok apps. Bila tengok apps nak order makanan pun tak cukup masa. Sebab apa? Dekat situ rider tulis lebih kurang 40 minit nak sampai makanan. Sebab apa? Memang waktu lunch hour sibuk orang nak order makanan. Itu baru satu contoh lajunya masa ni tuan-tuan. Bila kita tengok dulu-dulu orang nak basuh baju, perlu angkat baju tersebut, bawa ke sungai, perlu disental di atas batu, kemudian perlu diperah, bawa balik ke rumah, perlu disidai, sudahlah disidai, perlu dipantau. Sebab apa? Kalau hujan kena angkat. Tapi hari ini orang cipta mesin basuh. Kemudian bila ada mesin basuh, ada mesin untuk kurangkan air. Maksudnya mesin spin. Bila dah spin, orang tak cukup masa, dah ada dah mesin basuh kat rumah. Hantar dekat Dobi. Bila hantar dekat Dobi pun, Dobi kalau hantar 2-3 hari baru boleh ambil. Pun tak cukup masa, orang cipta mesin Dobi, masuk duit, dalam beberapa minit keluar. Masuk pula mesin pengering. Sebab apa? Nak terus ambil, boleh pakai dah esok. Betapa hari ini orang tak cukup masa. Ibu ayah kita dulu-dulu cukup je masa. Jangan kita kata, oh dulu ayah kerja kampung, tak banyak kerja, ni nak kena punch in, nak kena punch out, nak kena lalu kesesakan jalan raya. Sama je tuan-tuan. Macam mana ayah kita membesarkan kita sebagai penoreh getah, dan hari ini macam mana orang membesarkan anak-anak dia dengan kerja pejabat. Sama sahaja, masa itu 24 jam. Cuma akhir zaman ini masa itu terasa singkat dan pendek. Sebab tu kita lagi nak dekat puasa, lebih kurang 97 hari lagi. Dah nak masuk Ramadan. Rasa cepat tak? Dah masuk Ramadan balik dah. Rasa macam baru je dah raya. Tiba-tiba dah nak kena puasa balik. Lebih kurang 97 hari lagi untuk kita masuk dalam bulan Ramadan. Perkara yang perlu kita jangan sekali-kali abaikan, apa dia tuan-tuan? Bangun sahur. Ini zaman Allah tarik keberkatan. Keberkatan masa, keberkatan keuangan, pendapatan kita Allah tarik. Banyak berkat Allah tarik pada akhir zaman ini. Dan bila Nabi kata dalam bulan puasa ini bersahurlah, kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Orang hari ini dia berpuasa, dia sahur bila tuan-tuan? Pukul 12.30 malam. 12.30 malam dia pergi Al-Falah, order roti canai. Sebab apa? Dia nak sahur. Esok dia tak perlu dah bangun. Dia bangun pun sebab nak sembahyang subuh. Buat apa nak bangun awal? Dah makan, dah kenyang dah. Dia tak bangun sahur tuan-tuan. Sedangkan Nabi kata sahur itu ada keberkatan. Siapa-siapa yang nak ambil keberkatan itu, dia akan bangun dan bersusah payah bangun waktu sahur tersebut. Sebab tu ulama' dulu-dulu, kalau dia sahur, dia kejutkan anak dia, ataupun dia kalau ada bayi sekalipun, dia akan bawa kendong bayi dia, celikkan kurma, niat untuk sahur walaupun dia bayi. Sebab apa? Ada keberkatan dia tu, ada keberkatan. Ini zaman akhir zaman ni Allah tarik banyak keberkatan. Banyak keberkatan. Jadi sama-samalah
kita cari manfaatkan kehidupan kita dengan perkara-perkara yang baik. Jauhkanlah perkara-perkara lara. Lagi-lagi kita dalam tempoh-tempoh pembelajaran dan tempoh kita menuntut ilmu ini. Hari ini saya nak cerita ataupun sampaikan berkaitan dengan keutamaan ibu bapa di sisi seorang anak. Tajuk macam simple, tajuk macam ringkas, macam ceramah motivasi UPSR ataupun motivasi untuk anak-anak nak ambil SPM. Sebab apa? Ibu bapa. Tapi tajuk itu bunyinya sangat ringkas, orang semua boleh faham. Oh, ibu bapa kena hormat, kena taat, kena patuh dengan perintah ibu bapa, jangan tinggikan suara. Orang semua tahu. Tapi teorinya orang tahu, tapi praktikalnya mampu tak kita lakukan? Dan hari ini insya-Allah kita akan sama-sama muhasabah diri kita sebagai seorang yang jauh daripada pandangan ibu bapa. Adakah kita melaksanakan tanggungjawab kita terhadap ibu bapa kita? Hari ini kita belajar, nanti kita akan capai kejayaan, kita akan berumah tangga. Kita akan berumah tangga dan kita ada keluarga. Dan bila kita ada keluarga, bagaimana tindakan kita, tanggungjawab kita terhadap ayah dan ibu bapa kita yang membesarkan kita. Dalam Al-Quran kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang paling mahir sekali dalam tafsir Al-Quran. Dalam penafsiran Al-Quran di kalangan para sahabat, nombor satu nama dia siapa? Ibnu Abbas. Dia bagi tahu dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat yang istimewa. Ayat-ayat istimewa, kalau orang sebut ayat itu, kita boleh sambung. Boleh sambung sebab banyaknya ayat itu disebutkan di dalam Al-Quran. Antaranya adalah satu, ayatnya adalah ati Allah wa atiur Rasul. Orang semua tahu ati Allah wa atiur Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kata Ibnu Abbas, ayat ini adalah ayat gandengan. Ayat gandengan ataupun ayat kembar, yang mana bila Allah kata ati Allah, lepas itu mesti Allah bagi tahu bahawa sesungguhnya wa atiur Rasul, taat kepada Rasul. Kalau orang itu taat kepada Allah, dia tak taat kepada Rasul, maka taat kepada Allah tidak terpakai sama sekali. Dan kalau orang itu taat kepada Rasulnya sahaja, tanpa dia mentaati perintah Allah, maka taat kepada Rasul itu tidak terpakai sama sekali. Ada hari ini orang yang taat dengan Allah sahaja, Rasul diketepikan. Orang-orang yang anti hadis, dia tak terima hadis, dia terima Al-Quran aja. Ada golongan yang sebegitu. Kata Allah dalam Al-Quran, kena taat Allah, kemudian kena taat dengan Rasul, barulah taat kepada kedua-duanya terpakai terhadap seseorang hamba itu. Kemudian yang kedua, ayat-ayat yang digandingkan antaranya adalah aqimus solata wa atuz zakah. Semua orang boleh tahu aqimus solat, sampai kalau orang yang tak pernah dengar kuliah pun dia boleh sambung ayat tersebut. Dia boleh sambung ayat aqimus solata wa atuz zakah. Dirikan solat, kemudian apa? Tunaikanlah zakat. Apa kaitan antara solat dan zakat ini? Betapa besarnya solat dan zakat Allah gandingkan. Kita kata zakat, apa masalahnya? Bayar je lah zakat. Kalau seseorang itu dia merupakan ahli perniagaan, kita tak apalah, zakat kita, pendapatan kita dalam ratusan ringgit saja, 200 lebih, 300 lebih. Ada orang zakat dia 60,000. Kita tengok hari ini usahawan-usahawan terkenal, mana hari ini
zakat pendapatan dia sahaja yang perlu dia keluarkan 60,000 ataupun sampai mencecah 100,000 ringgit. Tergugat tuan-tuan. Sebab apa? Nak keluarkan saja-saja duit, bagi zakat. Iblis mesti dia akan bisik dalam hati kita, rugi ni. Tak apalah, kalau LHDN tu dia akan cari zakat ni, siapa yang nak datang cari? Tak apalah, tak payah bayar zakat. Sebab apa? Nak bayar zakat tu 60,000, 300,000. Hari ini berapa ramai orang yang tak keluarkan zakat. Statistik Pusat Zakat memberitahu bahawa hampir ratusan ribu orang tak keluar membayar zakat. Orang mana tuan-tuan? Orang Islam. Orang Islam yang mana tuan-tuan? Yang kaya, yang buat bisnes, perniagaan, yang mana perlu mengeluarkan zakat pendapatan, zakat perniagaan mereka. Kemudian yang ketiga, ayat yang menjadi gandengan di dalam Al-Quran, Allah bagi tahu melalui keluarnya Ibnu Abbas ni, dia keluarkan ayat-ayat yang digandingkan ini. Antaranya apa dia? Anishkurli wali walidaika illayya masir. Apa dia tuan-tuan? Hendaklah berterima kasih kepada aku dan kena berterima kasih kepada ibu dan bapa. Satu, terima kasih kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah bagi hidayah, bagi Islam, bagi nikmat jadi orang Islam kepada kita. Kena ucap terima kasih Allah. Kemudian kenapa kena terima kasih dengan ibu bapa? Kerana ibu bapa lah, adanya ibu bapa, maka adalah kita di atas muka bumi ini. Dia tak boleh seorang-seorang sahaja. Dia tak boleh seorang perempuan tiba-tiba sampai satu umur 30 tahun, tiba-tiba dia melahirkan seorang bayi. Tak boleh. Ada, cuma satu saja. Itulah yang pertama dan itulah yang terakhir. Siapa dia? Bonda Nabi Isa, Maryam bintu Imran. Itulah satu-satunya manusia, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang melahirkan anak, zuriat tanpa disentuh oleh mana-mana lelaki. Hari ini ramai orang yang melahirkan zuriat tapi bapa tak tahu pergi mana. Ibu bapa tak tahu pergi mana. Ada yang bapanya ada tapi tak ada. Sebab apa? Banyak hari ni kita tengok asal tahun baru je ada pasangan ini dicekup dekat hotel. Kadang-kadang bukan orang remaja, yang ini isteri orang, yang ini suami orang. Ini isteri orang, ini suami orang. Sanggup meredah perjalanan jauh ke negeri yang lain semata-mata nak bertemu dengan kekasih gelap. Allah suruh apa? Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berterima kasih kepada Allah dan juga berterima kasih kepada ibu bapa. Kemudian yang keempat, dalam Al-Quran menyebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sesungguhnya kamu tidak boleh mensyirikkan aku, hendaklah kamu taat patuh menyembah satu Tuhan sahaja, iaitu Allah, dan janganlah kamu mensyirikkan Allah. Kemudian Allah bagi tahu dalam ayat yang sama, bukan ayat yang seterusnya, masih lagi dalam ayat yang sama, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah terhadap ibu bapa kamu. Ibu dan ayah kita itulah seorang satu, tuan-tuan. Macam mana hari ini kita tengok ayah kita, mak kita, itulah dia yang Allah tentukan. Kita tak boleh pilih. Kalau kita boleh pilih, kita nak lahir daripada ibu ayah yang mana, kita akan pilih siapa lagi tuan-tuan? Mestilah nak jadi anak kepada raja ataupun sultan, anak kepada pemerintah, anak kepada orang yang hebat. Kalau boleh pilih, tapi Allah dah tentukan itulah ibu dan ayah kita. Macam mana rupa ibu dan ayah kita, macam mana taraf pendidikan ibu ayah kita,
apapun pekerjaan ibu ayah kita, itulah ibu ayah kita, dan itulah ibu ayah yang sama yang akan kekal daripada kita alam dunia masuk ke dalam barzah, masuk hingga alam akhirat, di padang mahsyar ditentukan syurga dan neraka. Itulah ibu kita, itulah ayah kita, takkan berubah. Itulah darah daging ibu ayah yang membesarkan kita. Kita tak boleh pilih, tuan-tuan. Tak boleh pilih. Itulah ibu dan ayah kita yang wajib kita taat dan kita patuh. Hari ini berapa ramai orang yang berperang dengan ibu dan ayah. Dia baru masuk universiti, baru semester kedua, baru jadi mahasiswa, balik rumah macam-macam pandangan. Dulu masa kecil-kecil, mak dan ayah dia lah yang mendidik dia, ajarkan dia nak menyebut ABCD, nak ajarkan dia macam mana nak sebut perkataan. Ibu dan ayah dia lah. Dia baru pandai sikit, baru diberikan kepandaian, masuk ke alam universiti, belum habis belajar pun, belum dapat ijazah pun, balik rumah macam-macam dia nak kritik ayah dia, mak dia. Ini tak boleh, prof kata, doktor kata, sekian. Ini cara yang salah. Tuan-tuan, berapa hari ini kita boleh tengok dengan mata kita sendiri, ataupun orang itu adalah diri kita, tak tahu, saja-saja nak berjidal dengan mak ayah. Ada je benda yang tak kena, ada je krisis yang dia nak cetuskan dalam keluarga dia. Itu kalau dia masih dalam belajar. Tapi kalau dia dah dewasa, dia dah besar sikit, kan, dah besar, dah ada pekerjaan, tak ziarah ibu dan ayah. Ini pun masalah. Ada orang yang tak ziarah ibu dan ayah. Dia kerja dekat bandar sebagai contoh, KL, mak ayah dia ada dekat Sungai Petani, tak ziarah pun. Sebab apa? Oh, ayah saya sihat, mak ayah saya sihat dekat kampung. Tak, dia boleh uruskan makan dan minum. Mak ayah pun boleh bawa motosikal pergi masjid, boleh, tak ada masalah. Jadi dia rasa tak perlu ziarah. Bayangkan tuan-tuan, kita lah mak ayah kita hantar kita asrama, ibu dan ayah kita tak ziarah kita, apa perasaan kita, tuan-tuan? Saya ada adik saya, dia bekerja di Macang. Ibu dan ayah dia di Negeri Sembilan. Dekat Macang dia tak ada ahli keluarga. Bayangkan, itu baru sorang-sorang duduk dekat Macang. Tanya ayah bila nak datang, mak bila datang nak ziarah, cuti sekolah, jom jalan-jalan Macang. Kita dalam keadaan kita sorang-sorang pun kita rasa tak tenteram. Sebab apa? Tak ada hubungan keluarga. Bayangkan ibu dan ayah kita yang berada di kampung. Kalau kita tak ziarah, kita boleh pergi camp, kita boleh pergi program sana sini, pergi universiti sana sini, panjat gunung dan sebagainya. Macam-macam aktiviti kita buat, kita syok sendiri. Tapi ibu dan ayah kita ada dekat kampung, kita tak ziarah dia, kita tak beri keutamaan kepada dia. Sedangkan walaupun dia tak sebut, aku sebagai ibu bapa kepada kamu yang satu-satunya melahirkan kamu, hendaklah kamu balik dan pulang apabila cuti semester. Memang mak ayah kita tak sebut perkataan tu, tuan-tuan. Tapi kalau dia dah sebut, cuti ni jomlah, baliklah, balik, kita dah ada program keluarga ke sebagainya, baliklah. Dah sebut dah perkataan tu, tapi kita kata tak apa mak, ada program dekat universiti, ada program camp dekat universiti lain, ada panjat gunung ke sebagainya, program dengan anak-anak yatim dan sebagainya. Padahal ibu dan ayah dah lawa untuk balik, tapi kita tak balik. Kita sibuk dengan program-program yang lain yang tiada kesudahan. Kalau orang itu dah bekerja sekalipun, mak ayah dia sakit, dia kata, Along, mak ayah dah sakit, tak larat dah ni, pindahlah duduk dekat, kerja boleh berulang, sama je.
Dah sebut dah tu dah arahan dah tu. Tapi kita tak buat. Si ayah dan si ibu tu terasa di dalam hati dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akan sama tidak memberkati kehidupan kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab redha Allah terletak ke atas redha ibu bapa. Nak dapat redha Allah, mesti kena lalu satu jalan. Jalan itu namanya adalah redha ibu bapa. Barulah boleh dapat redha Allah. Pukul 10 kita kecikkan hati ibu dan ayah kita, maka pukul 10 itulah Allah pun sama murka dengan kita. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok kalau orang tu dia boleh pergi masjid, dia boleh solat 5 waktu secara berjemaah, dia boleh mengaji Al-Quran, hubungan dengan Allah dia tak ada masalah. Tapi tak tahu dalam hati dia tu dia berasa kurang. Dalam sudut hati dia ada rasa kosong. Sebab apa tuan-tuan? Dia ada krisis dengan ibu bapa dia yang tak selesai. Dia pernah kecilkan hati ibu bapa dia yang tak selesai. Dan dia tak pernah jenguk, nak telefon mak ayah dia pun. Cuti-cuti selalunya mak ayah dia telefon. Tu pun dia kata sibuk ni, alung kelas sebagainya apa semua. Tak tahu apa yang dia sibuk sangat. Padahal belajar je, assignment pun kadang-kadang tak hantar. Assignment bagi awal semester, akhir semester, pensyarah minta, kadang-kadang tak siap pun. Entah apa yang sibuknya. Tu tuan-tuan, akhir zaman ni, perangai kita kepada ibu bapa kita, kadang-kadang kita perasan kita dah cukup baik dah. Tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tanggungjawab kita kepada ibu bapa kita, kita abaikan. Nabi kata tuan-tuan, 3 golongan ibadahnya naik tak sampai sejengkal. Tak sampai sejengkal tuan-tuan. Ibadah yang kita buat ni, hari ini sekarang saya sebut subhanallah, maka pahala yang disebutkan subhanallah ini akan naik. Samalah kita solat tadi. Habis kita solat, pahalanya akan naik. Habis kita baca Al-Quran, pahala bacaan Al-Quran itu akan naik. Dan naiknya itu bergantung kepada keikhlasan hati kita. Sebab itu bila dekat mahsyar tu, kalau seseorang itu dihadapkan di hadapan Allah, dia melihat pahala puasa dia tak pernah tinggal 30 tahun. Allah pertontonkan pahala puasa dia, lepas tu pum, jadi debu yang berterbangan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bergantung kepada keikhlasan seseorang itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan yang ibadahnya tak naik sampai sejengkal tuan-tuan. 1, apa dia tuan-tuan? Lelaki yang dayus. Lelaki yang dayus terhadap tanggungjawab dia bersama dengan isteri dia. Kedua, manusia yang ketagihan dengan arak. Yang seterusnya adalah derhaka kepada ibu dan ayah. Dia solat, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, naik, pum, sejengkal, tak sampai sejengkal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tajuk simple, ibu bapa, tapi inilah merupakan pembendaharaan kehidupan kita yang sebenar, matlamat kehidupan kita yang sebenar. Asma binti Abu Bakar. Siapa tuan-tuan? Asma binti Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar. Satu hari dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak dia tak masuk Islam lagi. Dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mak saya ni tak Islam lagi. Jadi perlu ke saya berbuat baik? Perlu ke saya ambil tahu makan minum dia, kesihatan dia, jenguk dia dekat rumah, macam mana keadaan dia?" Dalam keadaan dia tidak lagi Islam, dan jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naam. Ya, kamu kena taat dan berbuat baik dengan ibu bapa kamu
walaupun ibu bapa kamu itu Islam ke tak Islam ke, walaupun si ibu dan ayah itu jenis tak solat sekalipun, kita ni nak hormat seseorang itu, terutama ibu dan ayah kita, macam mana nak hormat dia, Ustaz? Dia ni tutup aurat pun tidak, solat pun tidak, baca Quran pun tidak, tak pernah nampak dia solat dekat rumah. Macam mana nak hormat dia? Ibu bapa kita tu walaupun babi sekalipun, kita kena beri khidmat kita, kehormatan kita kepada dia, dan kita kena rendahkan ego kita di hadapan ibu bapa kita. Nak jerkah dia boleh tak? Nak jerkah dia sebab apa dia tak semalam? Ayah, apa tak semayang ni? Boleh ke tuan-tuan? Hukum dia haram, tuan-tuan. Haram jerkah ibu bapa walaupun ibu bapa itu dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah. Kena cakap elok-elok. Tak ada ruang kita untuk lebih martabat daripada ibu dan ayah kita. Kalau mak ayah kita tak suka kita nak solat maghrib, jomlah keluar makan apa semua. Ya, kena solat maghrib dulu. Kalau si anak perempuan tu pun, apa ni pakai tudung-tudung labur ni, kita nak pergi rumah saudara mara, pakai biasa-biasa dah. Mak, ini pakaian orang Islam, ini pakaian yang Rasulullah suka. Kena cakap elok-elok, tuan-tuan. Tak ada sebab untuk kita nak meninggikan suara kepada ibu dan ayah kita. Saya bagi tahu nanti kejap lagi kenapa, tuan-tuan, dalam keadaan ibu bapa itu bermaksiat kepada Allah pun kita kena hormat kepada dia. Seterusnya, siapa dia, tuan? Di Mekah ada Abu Jahal. Abu Jahal, siapa tak kenal dia? Waktu dia mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isytihar telah matinya Fir'aun untuk umat ini. Siapa, tuan-tuan? Fir'aun merujuk kepada siapa? Abu Jahal. Dia ada seorang anak, nama dia siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Anak dia ni Islam. Dalam keadaan anak dia Islam, dia tidak pun berkata dengan perkataan yang buruk terhadap ibu dan ayah dia, terutama ayah dia Abu Jahal. Dan dia melaksanakan tuntutan dia sebagai seorang anak kepada ayah. Di Madinah ada seorang, siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik. Apa sahaja yang dia tak buat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang membuat propaganda menuduh isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, berzina dengan Safwan. Aisyah sampai sakit, kurus. Sebab apa? Menghadapi fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ada anak. Anak dia nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak dia pun nama Abdullah. Kita nak tengok, tuan-tuan, kalau kita rasa ibu dan ayah kita ini jahat, teruk akhlaknya, kita bandingkan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Adakah ayah atau ibu bapa kita seteruk Abdullah bin Ubay bin Salul sampai kita tak nak beri hormat kepada ibu dan ayah kita? Kita tengok kisah dia apa, tuan-tuan. Satu hari, bila tengok berapa banyaknya fitnah dan juga propaganda yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, para sahabat mencadangkan, ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian anak dia Abdullah ini dengar, tersebar di kalangan para sahabat, ramai yang mencadangkan untuk dibunuh Abdullah bin Ubay ini. Lalu anak dia Abdullah ini berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dengar macam mana anak ini menghadapi suasana tersebut dalam keadaan ayah dia adalah kepala munafik dalam kota Madinah. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, beginilah, aku mendengar bahawa ramai di kalangan para sahabat menawarkan diri untuk memancung kepala ayah aku.
Anak tetap anak. Kasih sayang, rasa cinta terhadap ayah dan ibu tetap ada. Apa yang dijawab oleh Abdullah ni? Ya Rasulullah, kalaulah benar perlu dipancung kepala ayahku, izinkanlah yang memancung itu adalah aku sendiri. Kerana apa? Kalaulah engkau memerintahkan kepada Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah dan apa-apa sahabat sekalipun, mungkin aku akan rasa dendam terhadap sahabat itu. Sebab apa? Dia dah bunuh ayah aku. Walaupun atas arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarlah yang memancung itu adalah aku sendiri, supaya aku tidak berdendam di kalangan para sahabat yang lain. Biarlah aku yang memancung, walaupun tindakan itu sangat berat dan sukar untuk aku lakukan. Nampak tuan-tuan? Seorang anak yang bernama Abdullah. Anak kepada siapa? Anak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah, tidak akan aku pancung kepala ayah kamu itu. Sebab apa? Sebab Nabi fikir supaya tidak tertulis dalam catatan sejarah bahawa Muhammad memancung kepala sahabatnya. Kemudian apabila Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal dunia, anak dia Abdullah berjumpa sekali lagi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia minta? Ya Rasulullah, boleh tak nak ambil sehelai jubah kamu untuk dipakaikan kepada jenazah ayah aku, supaya aku boleh kafankan menggunakan jubah kamu dan dikuburkan bersama jubah kamu. Nampak tuan-tuan? Seorang anak. Hari ini kita tengok, tak akan aku jejak lagi rumah kau. Dia panggil kau, ayah dia panggil kau. Krisis dia sikit saja tuan-tuan, tapi dendam kesumat dia terhadap ayah dia. Aku tak jejak lagi rumah kau, mati ke apa, jangan sampaikan berita kepada aku. Ini anak kepala munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam keadaan ayah dia ni kepala munafik, yang seluruh kota Mekah, kota Madinah pada ketika itu tahu ayah dia munafik. Dia jumpa kepada Allah, dia jumpa kepada Rasulullah demi kebaikan ayah dia. Ya Rasulullah, boleh tak bagi jubah? Sekurang-kurangnya atas jubah itu, berkat milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ringan sedikit sesaan ayah aku. Rasulullah bagi tak tuan-tuan? Rasulullah bagi. Nabi bagi sebab apa? Nabi mengenangkan dulu Abdullah bin Ubay bin Salul pernah menghadiahkan sehelai jubah ataupun pakaian kepada salah seorang bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bagi Nabi pun, bagi kepada bapa saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengenang budi dan yang paling berterima kasih. Buktinya apa tuan-tuan? Dalam peperangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan beberapa nama, di mana nama-nama ini kalau dia masuk dalam perang jangan dibunuh dia. Dahsyat tuan-tuan. Dan memang nak masuk ni perang ni sebab apa? Mengenangkan orang Mekah ini suatu ketika dahulu waktu peristiwa boikot, dia seorang je tak boikot. Orang-orang Islam di kota Mekah. Nabi kenang jasa dia. Nabi kata dalam perang Uhud ni jangan dibunuh dia. Itu waktu perang tuan-tuan. Nabi boleh membalas kebaikan seseorang itu. Bila mengenangkan Abdullah bin Ubay bin Salul ni pernah bagi jubah kepada salah seorang bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bagi. Sudahlah bagi, anak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ni minta, ya Rasulullah, boleh tak solatkan jenazah ayah saya? Rasulullah pergi.
Rasulullah pergi untuk nak solatkan jenazah si munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Berita itu terdengar oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar. Umar dengar berita tersebut, Rasulullah nak solatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar pergi berdiri di hadapan Rasulullah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Rasulullah dekat sini, jenazah dekat belakang, Umar kat depan. Ya Rasulullah, bukankah Allah telah pun melarang kepada kita untuk solatkan jenazah ini, jenazah munafik ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa dekat Umar? Wahai Umar, ke tepi. Ya Rasulullah, tak boleh, Allah melarang. Wahai Umar, aku ini Rasulullah. Nabi sebut, aku ini Rasulullah. Allah memberikan aku dua pilihan. Sama ada aku nak beristighfar kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ataupun aku tidak mensolatkan jenazah dia. Dan aku memilih untuk beristighfar kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian turun ayat Al-Quran menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu hari sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atas muka bumi ni, aku ni dengan siapa yang aku kena buat baik? Ayat hadis ini jelas tuan-tuan. Hadis ini jelas, tak perlu huraian. Memang sahabat ni tanya, ya Rasulullah, aku ni dengan siapa yang aku kena buat baik? Nabi jawab, ummuka, ibu kamu. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kemudian siapa? Semua orang tahu tentang hadis ini, ibu kamu. Rajinnya sahabat ni, dia tanya lagi, ya Rasulullah, dengan siapa aku kena buat baik? Ibu kamu. Sahabat ni tanya, okey, kita beri laluan azan sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذه دعوة. Kita sambung sikit lagi. Tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang, ibu kamu. Dengan siapa lagi kamu nak berbuat baik? Ibu kamu. Ibu kamu 3 kali, barulah kali keempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barulah ayah kamu. Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kedudukan ibu dan ayah itu sangatlah banyak. Sangat banyak dan tidak dapat ditandingi. Oleh siapa? Oleh seseorang anak itu sendiri. Dalam kita memberikan hormat, tanggungjawab kita kepada ibu bapa kita, dan kita tidak boleh sesekali menyakiti kedua ibu bapa kita, walaupun ibu bapa itu jenis tak sembahyang sekalipun, walaupun ibu bapa itu jenis tak pergi solat jemaah sekalipun. Ketaatan perlu diberikan kepada ibu bapa. Khidmat terhadap ibu bapa mestilah diberikan seseorang anak itu terhadap ibu bapanya, tanpa tengok si ibu dan ayah itu di kalangan orang yang taat perintah Allah ataupun sebaliknya. Waktu perang, ada sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak masuk perang. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi nak perang, para sahabat hantar nama nak masuk dalam pasukan tentera tersebut. Bila sahabat ni tanya, ya Rasulullah, boleh tak nak masuk perang? Nabi tengok dia, Nabi kata, bukan ada mak ke? Kamu anak tunggal kan? Adik-beradik pun tak ada. Kamulah satu-satunya anak kepada ibu dan bapa kamu, kepada ibu kamu. Tak apa, kamu balik, kamu tak perlu masuk perang. Sahabat ni datang lagi, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nak masuk perang, sebab apa? Nak mati syahid. Nabi kata, kamu ada ibu, pergi jaga ibu kamu, dan ibu kamu sangat memerlukan kamu, dan kamulah satu-satunya waris yang ada, yang ibu kamu perlu untuk mendapatkan khidmat kepada kamu. Jadi pergi kepada ibu kamu, tak perlu masuk perang. Sahabat ni datang kali ketiga, ya Rasulullah, nak juga masuk perang. Nak mati syahid tuan-tuan, nak mati syahid, nak juga masuk perang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu bertegas. Nabi kata, waihak. Waihak ni di satu perkataan yang betul-betul nak menunjukkan ketegasan bahawa sesungguhnya dah ni tak boleh ni dah ni. Dah jangan dah. Nak bagi tahu waihak. Nabi kata apa? Nabi kata, pergi kepada ibu kamu, duduklah di kedua kakinya, sesungguhnya di situlah syurga kamu. Nampak tuan-tuan? Dalam keadaan Islam bukannya satu agama yang bila isytihar perang, jom kita ramai-ramai angkat senjata perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana salah satu sahabat itu yang hendak masuk perang, Nabi akan tapis dahulu. Bukan tapis, tengok mana keperluan dan kehendak yang sepatutnya dia jalankan. Bila sahabat ni nampak, Nabi tengok dia, Nabi kata, ada mak kan? Mak pun dah tak larat nak jalan, duduk sorang-sorang dekat rumah. Dah, kamu tak payah masuk perang, jaga ibu kamu. Sampai Nabi bertegas, jaga ibu kamu, duduk dekat kaki dia, itulah syurga kamu.
Nampak tuan-tuan? Nampak betapa Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang saya bacakan tadi dari awal tadi, ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan ibu dan bapa di atas seorang anak itu tiada tolak bandingnya. Rendahkan ego, rendahkan keilmuan yang kita ada, kehebatan yang kita ada di hadapan seorang yang bernama ibu dan bapa. Taat kepada mereka, jalankan tanggungjawab kita kepada mereka, beri keperluan dan khidmat kepada mereka. Yang terakhir tuan-tuan, seorang sahabat nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah setiap kali dia nak keluar, tak kiralah dia nak bermusafir ke, ada urusan ke, dia nak buat sesuatu perkara luar yang daripada jauh daripada kedudukan dia dengan ibu dia, dia akan buat apa tuan-tuan? Dia akan pergi ke rumah ibu dia dan dia akan memberikan salam, Assalamualaikum ya ummah wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera buat siapa? Buat mak sayang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati emak. Nampak tuan-tuan? Kita cubalah sekali-sekala buat depan mak kita. Segan tuan-tuan, buang terbiat apa anak aku ni. Tiba-tiba datang cakap, mak, semoga mak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah buat tuan-tuan. Lalu mak dia jawab apa? Waalaikumsalam ya walidi. Ke atas kamu juga rahmat dan keberkatan. Mak dia sebut, ke atas kamu juga wahai anakku sayang, rahmat dan keberkatan. Semoga Allah merahmati kamu wahai emak, seperti mana emak membesarkan Alung sebagai contoh. Macam mana mak sayangkan Alung masa kecil, begitulah juga semoga Allah merahmati mak. Kemudian jawab ibu dia, semoga Allah merahmati kamu juga wahai anak kamu, memberkati dan merahmati kamu atas kebaikan kamu kepada ibu kamu. Nampak kan? Berbalas-balas doa antara si anak ini, siapa dia? Abu Hurairah dan juga ibu dia. Ibu dia. Sebab itu kita tengok para sahabat ni bagaimana dia dengan ibu dan ayah dia. Barulah rahmat, barulah datang keberkatan dalam kehidupan dia. Samalah juga kita tuan-tuan, ada orang kadang-kadang student dia belajar, study, tapi tak tahu kenapa susah sangat nak jawab soalan. Study dah sungguh-sungguh dah, tapi nak jawab soalan tu susah. Ada orang dia study, dia belajar biasa saja. Bukan biasa tu maksudnya dia belajar last minute. Maksudnya dia belajar, duduk dalam kelas, dengar pensyarah cerita, kemudian balik dia study. Dalam keadaan dia ambil tahu, mendoakan kedua ibu bapa dia. Kadang kita lupa bahawa sesungguhnya kejayaan kita ni semua ni bukan sebab kita rajin belajar, bukan sebab kita rajin usaha pergi library. Sebab apa? Tidak lain tidak bukan adalah daripada doa ibu dan ayah kita. Sebab itulah kita berjaya. Jadi sekadar itu dulu, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan anak yang mengenang budi terhadap ibu dan ayah kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita di dalam syurga bersama dengan siapa tuan-tuan? Dengan ibu dan ayah kita dan ahli keluarga kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik datang dari Allah dan yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan di dalam majlis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan-urusan akhirat, jangan sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami sebagai pahala di sisi-Mu ya Allah, dan ampunkanlah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakaratul maut kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Jadikan kubur kami sebagai taman syurga, jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah proses timbangan mahsyar kami. Ihsanlah kami semasa proses timbangan mahsyar kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban